billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رحمة المهداة حبيبنا وسيدنا محمد المصطفى حبيب الله وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Terima kasih saya ucapkan pada pengurusi majlis yang mengharapkan agar orang puasa bersama dengan beliau. Yang dihormati barisan pimpinan dan seterusnya para hadirin tidak yang dirahmati Allah SWT. Bersyukur pada Allah pada petang yang bahagia ini kita dapat bersama-sama dan meraihkan satu majlis ataupun mengenang satu peristiwa yang agung yang tidak pernah berlaku kepada mana-mana Nabi dan mana-mana Rasul, melainkan hanya kepada Rasulullah SAW. Dan peristiwa ini menunjukkan betapa makhluk yang paling mulia yang mengetahui yang sampai ke tahap pengetahuan yang paling tinggi adalah baginda Nabi SAW. Di mana nanti kita akan sampai ke satu keadaan Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, yang mana tempat tersebut dinamakan Sidratul Muntaha. Sidrah ni kira-kira sepatutnya ada segi terjemahan asal sidrah ni pokok bidara. Sidrah ni pokok bidara. Saya tak sedang tengok pokok bidara, melainkan baru ni pergi ke Taman Al-Azhar tu atau bukit tu, Hadiqah Dauliah Bita Al-Azhar Syarif tu. Lepas tu ada satu pokok tu tulis Sidrah. Jadi saya tengok pokok tu, itulah pokoknya. Dan tempat tersebut dinamakan Sidrah Al-Muntaha. Muntaha maksudnya yang penghabisan. Kenapa? Sampai ke tahap itu saja makhluk pernah sampai. Lepas dari kawasan itu tak ada siapa yang pernah sampai memasuki kawasan Sidratul Muntaha. Tiba-tiba Rasulullah SAW berseorang diri membelah kawasan Sidratul Muntaha sehingga baginda berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Jibril pun tak dapat pergi. Kalau Sayyidina Jibril kata, kalau saya pergilah tolak tu, saya akan terbakar. Saya sampai ke sini je. Sini saja tempat yang diizinkan oleh Allah yang boleh saya sampai. Jadi sebenarnya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj adalah peristiwa yang lain daripada yang lain dan merupakan satu anugerah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi SAW dalam memberikan satu penghormatan kepada baginda dan memberikan satu kekuatan rohani kepada Rasulullah SAW, agar baginda tidak mengambil indah sangat dengan benda-benda kecil yang berlaku di dunia ni. Orang tentang sikit, orang maki sikit, orang ancam sikit. Apa sangatlah benda-benda kecil seperti itu berbanding dengan kehebatan dan kekuasaan Allah yang meliputi kerajaannya daripada langit sampai ke bumi. Yang para hadirin, Isra' wal Mi'raj adalah peristiwa yang begitu bersejarah yang berlaku kepada Rasulullah SAW, yang menunjukkan betapa baginda begitu agung di sisi Allah dan baginda begitu ditunggu-tunggu oleh penduduk di langit. Baik, para hadirin, insya-Allah pada hari ini saya akan membacakan dua potong hadis yang dipetik oleh Sahih Bukhari dan Muslim panjang. Saya tadi nak send juga untuk kawan-kawan nak tengok hadisnya kan. Tapi saya tak kesempatan dan kebetulan internet di rumah agak low sebab tak bayar lagi. Jadi tak sempat nak share, lepas tu nak pergi ke sisi takut tak sempat lah semua. Jadi hari ini saya akan bacakan hadis tersebut kepada para hadirin. Dua hadis yang panjang yang dipetik oleh Sahih Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan kalau sahabat ingin nak tengok ni, saya dah PDF kan benda tu dan bolehlah untuk dilihat di rumah nanti. Baik. Dan insyaAllah saya juga akan membaca satu hadis keratan daripada satu hadis yang panjang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Jadi insyaAllah hari ini kita baca tiga hadis, satu daripada Sahih Bukhari, satu Muslim, satu lagi daripada Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i saya tak baca sebab sebab cerita dia ada persamaan, cuma ada beberapa perkara yang tak sama dengan ataupun tambahan yang ada pada Sunan Nasa'i yang tidak ada pada Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Allah Subhanahu Wa Taala telah melakarkan peristiwa Al-Isra' dan juga Mi'raj. Secara tepatnya peristiwa Al-Isra'. Adapun Mi'raj ianya disebut tetapi tidak secara sejelas sebagaimana Allah menggambarkan peristiwa Al-Isra', sehingga para ulama mengatakan sesiapa yang tidak beriman dengan kewujudan peristiwa perjalanan Nabi daripada Baitullah Haram ke Al-Masjid Al-Aqsa, orang itu keluar dari agama Islam, kerana dia telah pun menolak satu peristiwa yang dinyatakan dengan begitu jelas oleh Allah SWT dalam surah Al-Isra' ayat pertama. Adapun peristiwa Mi'raj, dia disabit dengan hadis Nabi SAW dan sabit dengan ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak sejelas sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Isra' ayat pertama. Pun begitu, orang yang menolak peristiwa Mi'raj, dia telah pun menjadi orang yang berdosa besar, orang yang menolak apa yang disebut oleh Nabi, walaupun tidaklah sampai keluar daripada agama Islam. Jadi beza orang yang boleh kita anggap dia keluar dari agama Islam dengan orang yang fasik, orang yang berdosa besar tapi masih lagi dalam ruang lingkup agama Islam. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Quran Al-Karim ayat pertama dari surah Al-Isra'. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surah Allahul Azim. Subhan ni kalau kita tengok subhana ini adalah satu ucapan yang mana Allah menyatakan Allah ni sunyi ataupun langsung tidak terkesan dengan benda-benda yang tidak sepatutnya bagi Allah. Maha suci Allah, ya. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan Allah ni tak sama dengan makhluk yang lain. Allah bukan makhluk dan Allah sama sekali tidak bersifat dengan sifat makhluk. Dan Allah menyatakan Maha Suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada masjid yang haram, Masjid Makkah Al-Mukarramah, kepada masjid yang paling jauh, ya. Saya terjemahkan abang yang dulu lah. Daripada masjid yang haram, masjid yang dihormati iaitu Al-Makkah Kaabah Al-Musharrafah, ke masjid yang paling jauh, Al-Masjid Al-Aqsa, yang mana kami berkati kawasan sekitar, bermula dari Makkah sampai ke Palestin, itu semua kawasan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, linuriyahu min ayatina, untuk kami memperlihatkan kepada hamba tersebut tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia mendengar dan melihat. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya dalam ayat ini telah menunjukkan kepada kita bila peristiwa itu berlaku, pada waktu pagi ataupun pada waktu malam. Isra' dan juga Mi'raj berlaku pada waktu malam. Sebab kalau berlaku waktu siang, dia tidak akan ada satu unsur keimanan. Hebatnya Islam ni, Allah Subhanahu Wa Taala ingin umat Islam ni percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi dan percaya apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, walaupun kita tak dapat lihat dengan mata kasar. Tapi apabila disebut oleh Nabi, apabila disebut oleh Allah Taala, dan kita telah pun meyakini dengan keilmuan kita, dengan kajian kita bahawa apa yang datang daripada Allah semuanya benar dan apa yang datang daripada Nabi semuanya benar, maka di sana ada satu unsur yang mana kita diminta untuk beriman dengan perkara-perkara yang ghaib, benda-benda yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Bayangkan kalau Isra' dan juga Mi'raj berlaku pada waktu siang, maka akan ramailah orang yang beriman sebab depan mata semua, ya. Bahkan ni kawan-kawan, sebenarnya kalau berlaku waktu siang pun mesti ada yang tak beriman. Betul tak? Kalau berlaku pada waktu siang pun mesti ada yang tak beriman. Dia kata apa? Sahir. Ini tukang sihir. Saya buat satu contoh yang mudah, ya. Peristiwa di mana Nabi SAW diminta untuk membelah bulan. Pada waktu malam, bulan terpampang betul depan mata orang musyrik Mekah. Tiba-tiba mereka cabar Nabi untuk belah bulan. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi isyaratkan begitu pada bulan, terbelah 2 bulan. Bulan terbelah. Bahkan peristiwa ini kalau ikut dalam satu manuskrip kuno India, berlaku sampai dilihat oleh seorang maharaja di India, yang menyebabkan kalau ikut ceritanya, dia pergi bermusafir sampai ke Mekah untuk tahu cerita ni pada mana. Akhirnya dia masuk Islam kalau ikut cerita lah. Dan manuskrip tu ada disimpan di London hari ini.
Dia mati dalam perjalanan nak sampai ke India, mati di Yaman. Dan akhirnya peristiwa ini tersebar dan membawa kepada menciptakan proses pengislaman orang-orang India. Kalau ikut cerita ni lah yang terbatuk dalam kita hadis ataupun sejarah Islam tak disebut, tapi ada direkodkan dalam satu manuskrip Hindu kuno yang hari ini disimpan di London Konsulat Islam. Benda ni ada disebutkan oleh para sejarawan dan saya pernah postkan dalam blog saya dulu. Lama dah cerita ni. Jadi para hadirin, kalau berlaku pada peristiwa pembelahan bulan tu berlaku pada waktu malam pun begitu, tiba-tiba bila terbelah bulan, apa yang mereka kata? Ini sihir. Sampai mereka kata, kita tunggu kafilah pedagang daripada luar yang akan datang ke Makkah, kita tanya mereka. Mereka lihat tak pada hari sekian bulan terbelah. Sebab sihir hanya dapat meliputi orang yang berada di tempat sekitar tu. Dia tak akan mampu menjangkau tempat lain. Kalau betul ini bukan sihir, maka bulan juga dilihat terbelah pada tempat-tempat lain. Dia orang tunggu datang kafilah, tanya, kamu nampak tak bulan terbelah pada tarikh sekian. Apa kata mereka? Ya, kami nampak semua. Maknanya berdasarkan ilmu orang Mekah ni menunjukkan bahawa apa yang datang kepada Nabi SAW daripada peristiwa pembelahan bulan itu bukan sihir. Pun begitu, apa yang mereka sebut, ini adalah sihir. Jadi semestinya kalau berlaku pada waktu siang sekalipun, saya sangat optimis puak musyrik Mekah ni dia tidak juga akan beriman kepada Allah SWT. Ya, tapi antara hikmah Allah menjadikan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini pada waktu malam untuk menunjukkan di mana sebenarnya ciri-ciri keimanan kepada perkara-perkara lain yang ada pada hati umat manusia, baik orang Islam ataupun bukan Islam. Besarnya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga membabitkan ada di kalangan orang Islam yang keluar dari agama Islam lepas peristiwa ini. Dia tak mampu nak terima. Jadi peristiwa ini peristiwa besar dan boleh jadikan sebagai kayu pengukur kepada sejauh mana keimanan seseorang itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya. Para hadirin, sebenarnya sering kita sebut tahap paling tinggi yang dapat dicapai oleh seseorang makhluk Allah dari segi kedudukannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah tahap kehambaan. Jadi ayat ini sebenarnya adalah satu ayat yang begitu tinggi kepujian daripada Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam ayat ini Allah telah memperakui bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba kepada Allah yang tidak langsung mempunyai sikap protes kepada Allah SWT. Kita akan tengok nanti bagaimana sikap Nabi ketika mana difardukan 50 waktu. Sikap Nabi dan bagaimana pula sikap Sayyidina Nabi Allah Musa AS. Dan bagaimana pula sikap Nabi Allah Ibrahim AS dalam peristiwa ini. Di ayat ini Allah Ta'ala memperakui bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sampai ke tahap paling tinggi yang boleh dicapai oleh seorang makhluk, iaitu tahap kehambaan, di mana langsung tidak mempunyai walau secebis dalam jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasa protes kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah mengakui bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sampai ke tahap hamba, dan sikap hamba dia tidak akan protes Tuhan. Kalau dia seorang hamba betul protes, dia bukan hamba. Dia tu hamba belagak jadi Tuhan. Itu zaman-zaman dulu awak buat ni, wahai Tuan, apa kata kalau Tuan pula yang buat? Saya Tuan ke awak Tuan? Ialah sekali-sekala. Apa kata kalau hari ni saya pula jadi Tuan? Mungkin itu hamba yang protes. Tapi hamba yang tidak protes, dia akan ada satu sikap sam'an wa ta'ah, dengar dan taat. Dan kata Fadilatul Syekh Yusri Ibn Rushdi, ketika saya sampai kepada satu hadis yang akan kita baca pada silsilah kedua nanti, hadis Nabi kata, takannau tasammau bismi wala takannau wala taktanu bikunyati, atau kama qala Rasulullah SAW. Bagilah nama anak-anak kamu dengan namaku, tapi jangan bagi gelaran dengan gelaranku. Dan bila bincang-bincang, saya melihat para ulama mempunyai pandangan yang berbeza. Apakah nama yang paling terbaik? Kalau nama orang lelaki Adapun anak, nama apa yang paling terbaik? Sebab Nabi dalam satu hadis lagi, Nabi kata nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan juga Abdul Rahman. Tiba-tiba Nabi kata, bagilah nama anak-anak kamu dengan namaku.
Jadi seakan-akan berlaku perbezaan. Dan saya bukalah kitab turas para ulama ada yang kata sebenarnya nama yang paling terbaik bukan Muhammad, tapi yang terbaik adalah Abdullah dan juga Abdul Rahman. Salah seorang ulama daripada mazhab Imam Abu Hanifah, nama dia Ibnu Abidin, dia satu kitab Mahasyiah Ibnu Abidin. Dia kata tak, nama yang paling terbaik adalah Muhammad. Sebab kalau di sana ada nama yang paling terbaik selain nama yang namanya Muhammad, kalimah Muhammad itu ada lagi nama yang lain yang lebih baik daripada nama Muhammad, maka Allah akan menamakan Rasulnya yang terakhir dengan nama yang paling terbaik tersebut. Tapi apabila Allah menamakan Rasul yang terakhir itu dengan nama Muhammad, ini menunjukkan bahawa nama yang paling terbaik adalah Muhammad mengatasi Abdullah dan mengatasi Abdul Rahman. Saya pening kan, lagi saya tanya pada guru kita semua, Fadilatul Syekh Yusri Ibn Rushdi, macam mana sebenarnya Syekh khilaf ni? Syekh kata, apa masalah? Muhammad min asma'in Nabi, Abdullah min asma'in Nabi, Abdul Rahman min asma'in Nabi, subhanallazi asra bi'abdihi. Ayat ni ada satu pengalaman dalam hidup saya. Apabila Fadilatul Syekh Yusri, ketika saya mengajukan soalan ini kepada beliau mendatangkan ayat surah Isra ni, ayat pertama ini dengan mengatakan subhanallazi asra bi'abdihi. Allah telah mengakui bahawa baginda Nabi itu adalah hamba kepada Allah. Dan apabila nama yang kita tahu bagi Allah tu ada 99 yang kita tahu lah. Yang kita tak tahu ada lagi yang Tuhan simpan yang kita tak tahu. Jadi kalau yang kita tahu di sisi Allah Ta'ala tu ada 99 nama, maka semua nama-nama Allah diletak sebelum tu kalimah Abdul, maka itu semuanya adalah nama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Wahhab, Abdul Quddus, Abdul Rahman, Abdul Muntaqim, Abdul Jabbar, Abdul Ghaffar, itu semuanya adalah nama kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah, dalam ayat ini disebut 2 masjid. Tapi hakikatnya ada 3 masjid. Maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram kepada masjid yang paling jauh. Maksudnya ada masjid yang paling dekat berbanding dengan masjid yang paling jauh. Sebab tu dia menggunakan kalimah Al-Masjid Al-Aqsa. Dia tak guna kalimah Al-Baitul Maqdis, menunjukkan bahawa di sana ada satu masjid yang tidak sejauh Masjid Al-Aqsa yang dilalui oleh baginda Nabi SAW dalam peristiwa ini. Dan saya rasa kita semua tahu masjid itu masjid apa? Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjid al-aqsa. Fayufham min hadhihi al-ayah anna hunaka masjidun adna aqrab binisbah ila al-masjid al-aqsa fi Palestin. Jadi yang ni saya dapat daripada Syekh Jamal Faruq Ad-Daqqaq ketika beliau menguraikan ayat ini dalam satu program peristiwa Isra Mi'raj di Dataran Hayu Asyir. Beliau mendatangkan ayat ini dan menyatakan ayat ini sebenarnya menunjukkan ada 3 masjid hakikatnya. Masjid paling jauh, Masjidil Haram, dan masjid yang paling dekat. Dengan Makkah berbanding dengan jauhnya masjid yang paling jauh dengan masjid Makkah Al-Mukarramah, itu Kaabah Allah, Al-Kaabah Al-Musharrafah. Jadi dalam ayat ini ada 3 masjid sebenarnya yang disebut. 2 disebut secara jelas, 1 yang difahami daripada ayat ini. Jadi subhanallah, rehlah Nabi ke masjid, dia masjid ke masjid. Sebab tu orang Islam ni dia tak boleh lari hidup daripada masjid. Ini pergi ke masjid bila mati kan. Allah, betul. Itu pun bukan pergi sendiri Orang tolong dokong ataupun orang tolong bawa, punya takabur lah. Dia bukan nak pergi sendiri, tenang mati dia suruh, paksa orang tolong pikul dia ke masjid. Jadi para hadirin, orang Islam hidup dia tak lari di masjid. Sebab tu Nabi ada sebut dalam satu hadis 7 golongan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki yang mana hatinya tergantung kepada masjid, seakan-akan dia keluar tapi hati tinggal di masjid, seakan-akan begitu sekali. Maknanya dekatnya siasat fikir nak ke masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
Sesungguhnya dia mendengar lagi melihat. Kebanyakan ulama tafsir akan mengatakan innahu ay innallaha huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tapi saya tadi dengan apa yang disebut oleh Syekh Husi baru ni, beliau mengatakan dhamir innahu itu balik kepada Nabi. Sesungguhnya baginda mendengar, mungkin pendengaran yang lain daripada yang lain, dan punya penglihatan yang lain daripada yang lain. Sebab dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi diberikan satu kekuatan pendengaran dan kekuatan penglihatan sehingga baginda dapat melihat benda-benda gaib yang tidak dilihat oleh pandangan mata kasar. Linuriyahu, agar kami menunjukkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami, sesungguhnya dia. Jadi kata Fadilatul Syekh Husni, pandangan beliau lah, dhamir ini sebenarnya balik kepada baginda Nabi SAW, menunjukkan bahawa dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi diberikan pendengaran yang lain daripada yang lain dan penglihatan yang lain daripada yang lain, kerana baginda telah melihat benda-benda yang aneh, benda-benda yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Itu sekilaslah kenaan dengan ayat yang kita bacakan sebentar tadi daripada surah Isra ayat pertama. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dalam ayat ini para hadirin menunjukkan kehebatan tiga masjid ni, Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi dan juga Masjid Al-Aqsa. Yang mana kalau kita lihat dalam kisah ini, Nabi dibawa ke Al-Masjid Al-Aqsa dalam keadaan ketika itu Masjid Al-Aqsa berada di bawah genggaman Byzantine, dalam genggaman Rom, kerajaan Kristian, kerajaan Rom Kristian. Sehingga kalau kita buka dalam Sahih Imam Al-Bukhari, dia disebut bahawa nama masjid ini juga disebut sebagai Ilya, Masjidul Ilya. Ilya ni nama lama, nama lain bagi Masjid Al-Aqsa. Ilya ataupun Palestin itu sendiri adalah nama lama bagi Palestin. Ilya disebut bagaimana Heraklius, saya guna bahasa-bahasa lah, Herakla ataupun Hercules ataupun Heraklius. Kalau ikut bahasa Melayu tepat je macam dia bunyi begitu, Heraklius. Beliau ketika berjaya dalam peristiwa Alif Lam Mim ghulibatir Rum, ketika Rom dikalahkan, selepas tu Rom mengalahkan pula kerajaan Parsi, apa yang berlaku? Sebagai tanda kesyukuran Heraklius kepada Allah SWT, dan beliau beragama Kristian, dia telah pergi ke mana? Ke Al-Masjid Al-Aqsa. Dan dalam peristiwa itulah akhirnya dia tengok bintang Nabi Muhammad zahir, dan akhirnya pagi-pagi dia jadi subur. Orang tanya kenapa ni? Dia kata malam tadi aku telah melihat bintang Malikul Khitan, bintang raja bagi orang-orang yang berkhatan. Yang dimaksudkan adalah baginda Nabi SAW. Sebab bintang tu dah zahir menunjukkan selepas ni walaupun Nabi dah bangkit orang muda, dibangkitkan sebagai Rasul namun dah. Sebab peristiwa itu berlaku ketika Sulhul Hudaybiyah, menunjukkan berlakunya Sulhul Hudaybiyah, berlakulah Fathu Makkah, dan berlakulah pembebasan yang besar kepada negara-negara yang lain. Jadi nak cerita bahawa ketika Nabi melakukan proses Isra wal Mi'raj, Palestin ketika itu berada di bawah jajahan takluk kerajaan Kristian Rom. Pun begitu Nabi dibawa ke tempat ini, menunjukkan kesucian tempat ini mengatasi daripada segala perkara politik yang berlaku. Sebab tu antara hujah yang menyokong tindakan Fadilatul Syekh Ali Jumaah, mufti kita, yang pergi ke sana walaupun di bawah kuasa mana Baitul Maqdis itu di bawah genggaman Yahudi pada hari ini, antara hujah untuk menunjukkan bahawa benda itu tidak bercanggah dengan syarak adalah Nabi sendiri dibawa ke Palestin dalam keadaan ketika itu Masjid Al-Aqsa di bawah genggaman kerajaan Kristian. Bukan Nabi saja, Nabi-Nabi yang lain juga dibawa sekali pada malam itu untuk meraihkan kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiga tempat ini adalah tempat yang begitu mulia sehingga kadar pahala melakukan solat di situ sangat berganda-ganda. Tiga tempat. Dan ada hadis yang menunjukkan bahawa sebenarnya walaupun zahir menunjukkan Masjidil Haram itu yang paling hebat pahalanya, tapi Nabi pernah berdoa, ya Allah, jadikan masjidku ini mengatasi tempat-tempat yang lain, dan doa Nabi mustajab. Menunjukkan bahawa sebenarnya Masjid Nabi lah yang paling banyak pahalanya berbanding dengan Masjidil Haram. Sebab tu para ulama dahulu lagi
Pergi Mekah, kena haji, dia keluar, balik ke Madinah. Lama di Madinah. Para sahabat banyak berdiam di Madinah. Sebab sebenarnya di situlah pahala yang terbesar. Kerana di situ adanya Nabi Muhammad SAW. Baik, kita masuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Dan saya bacakan hadis ini dan saya akan huraikan secara kasar untuk kita mengambil beberapa pengajaran yang dapat ditimba dalam waktu yang singkat ini dengan ilmu yang tidak seberapa ini. Okay. Sebagai mukadimah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeza pandangan dalam menentukan sebenarnya Isra dan Mi'raj ini berlaku ketika Nabi jaga ataupun Nabi sedang tidur. Peristiwa yang Nabi lihat ini Nabi lihat dalam mimpi, dan mimpi Nabi-Nabi semuanya benar, atau sebenarnya memang Nabi sendiri melakukan proses Isra dalam keadaan baginda berjaga. Berlaku perbezaan pandangan para ulama sebab melihat kepada zahir hadis-hadis yang diriwayatkan bagi cerita Al-Isra wal Mi'raj. Ada hadis-hadis yang menunjukkan seakan-akan peristiwa ini berlaku ketika Nabi sedang tidur. Ada pula hadis yang menunjukkan peristiwa itu menunjukkan proses Isra wal Mi'raj, perjalanan yang begitu bersejarah ini berlaku dalam keadaan Nabi sedang dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan mimpi. Jadi kalau kita lihat banyak perselisihan para ulama. Sayyidina Muawiyah contoh berpandangan Isra ini dan Mi'raj berlaku bukan dalam keadaan jaga, dalam keadaan tidur. Itu antara contoh pandangan sebahagian para ulama silam di kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada hadis yang menunjukkan seakan-akan peristiwa itu berlaku di alam mimpi, bukan di alam realiti. Cuma mimpi Nabi-Nabi tak macam mimpi kita lah. Kita mimpi Doraemon kan, Pokemon, itu mimpi kita lah, yang tidak ada kaitan langsung dengan wahyu, apatah lagi dengan benda-benda yang bersifat kewalian dan sebagainya. Mimpi menunjukkan tahap minda seseorang, orang kata kan. Nabi-Nabi tidak begitu. Mimpi Nabi-Nabi semuanya adalah benar dan juga merupakan salah satu wahyu. Akhirnya para ulama buat kesimpulan, sebagian para ulama buat kesimpulan, sebenarnya peristiwa Isra wal Mi'raj ini pernah berlaku di alam jaga dan pernah berlaku di alam mimpi. Sebab kalau kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, pada ketika mana peristiwa sebelum Nabi menerima wahyu, antara kenabian ataupun antara wahyu yang mula-mula diterima oleh Nabi sebelum betul-betul Sayyidina Jibril datang bertemu dengan Rasulullah adalah mimpi yang benar. Awwal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah wa fi riwayah ar-ru'ya as-sadiqah. Antara benda yang mula-mula, wahyu yang mula-mula diterima oleh Nabi adalah mimpi yang benar. Maksudnya kalau hari ni mimpi begini, lepas tu jumpa betul apa yang Nabi lihat dalam mimpi di alam realiti, sehingga Nabi merasakan ada benda yang lain daripada yang lain. Selepas tu barulah Sayyidina Jibril bertemu dengan Rasulullah dalam peristiwa penurunan surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subhi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Aisyah mengatakan Nabi tak tengok dalam mimpi satu benda pun, melainkan mimpi itu datang jelas betul seumpama cahaya pada waktu pagi. Waktu pagi memang kita nampak betul kan, waktu malam tengah gelap tak perasan lagi. Dan kalau kita lihat satu benda pada waktu malam, tak real lagi. Kita macam saya sekolah menengah tu, tiba-tiba nampak berjual putih kat pokok orang tu, ramai orang hantu tu. Memang ni realiti memang semua kata memang nampak macam putih je. Kita pun jadi memang takut semua. Tapi saya kata tak apalah, ni dah ramai-ramai yang tengok ni, first time kau jumpa hantu semua, nak tengok tengok dekat-dekat. Saya 2-3 orang pergi semua ke pokok tu, pokok tak apa. Tapi cahaya biasa kan nampak macam ada hantu itu. Jadi benda pada waktu malam tak jelas, tapi pada waktu pagi kita lihat memang real. Orang tak khilaf ini adalah inset. Siapa kata ni bukan inset, masalah ni. Waktu malam. Tapi waktu malam kita tak nampak lagi kalau lampu tutup. Jadi begitu juga Nabi mimpi pada waktu pagi, pada waktu malam. Besoknya ataupun selepas tu Nabi lihat apa yang Nabi mimpi sama dengan alam realiti. Jadi sebagian para ulama mengatakan hadis yang menunjukkan bahawa Nabi seakan-akan melakukan proses Isra wal Mi'raj dalam keadaan Nabi sedang tidur dalam alam mimpi, sebenarnya menunjukkan bahawa ia berlaku sebelum
peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang dibawa oleh Allah Ta'ala secara jaga pada jasad Nabi SAW. Dan ini yang ditarjihkan antara yang disebutlah dalam kitab yang tadinya disebut dalam karangan Imam As-Suyuti Al-Khasa'is Al-Kubra. Beliau juga mendatangkan pandangan para ulama yang mengatakan sebenarnya berlaku peristiwa Isra wal Mi'raj di dalam alam mimpi, kemudian selepas tu barulah berlaku peristiwa Al-Isra wal Mi'raj secara realiti, yang apa yang dilihat oleh Nabi dalam mimpi satu ketika dahulu dilihat oleh Nabi dalam realiti pada peristiwa Isra wal Mi'raj secara jaga. Dan saya akan bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang mana hadis ini menunjukkan bahawa berlaku pada alam mimpi. Zahir hadis ini menunjukkan berlaku peristiwa Al-Isra wal Mi'raj dalam alam mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Biisnadina al-muttasil an masyayikhina jazahumullahu anna khairal jazaa ila Imam Al-Bukhari Sayyidina Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn al-Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. ومنه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله أنه قال سمعت ابن مالك رضي الله تعالى عنه يقول, yaitu Sayyidina Anas bin Malik. Saya telah mendengar Sayyidina Anas bin Malik berkata, yaqul lailata usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min masjidil Ka'bati annahu ja'ahu salasatu nafarin qabla an yuha ilaihi wa huwa na'imun fil masjidil haram. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warda, pada malam Nabi ingin dibawa dalam perjalanan Isra tersebut, Nabi ketika itu berada di Masjidil Ka'bah, iaitu Masjidil Haram. Datang 3 orang malaikat, ja'ahu salasatu nafarin qabla an yuha ilaih. Datang 3 orang malaikat kepada Nabi SAW yang ketika itu sedang tidur, yang mana peristiwa itu berlaku sebelum baginda menerima sebarang wahyu. Maknanya peristiwa ini berlaku sebelum peristiwa turun surah Al-Alaq lagi. Jadi hadis ini, sedangkan yang kita tahu peristiwa ini berlaku bila selepas Nabi kena lawan orang musyrik Mekah. Lepas tu dalam sejarah yang mengatakan ketika wafatnya bapa saudara Nabi Sayyidatuna Khadijah. Memang benda ni selepas tu lagi, tapi hadis ini menunjukkan benda tu berlaku sebelum tu lagi. Zahir hadis ni pun begitu, ada ulama yang memahami hadis ni dengan pandangan yang berbagai. Nabi tidur di Masjidil Haram, dan ketika itu Nabi tidur ramai orang tidur, dan Nabi diasik oleh 2 orang seorang bapa saudara Nabi. Nabi tidur tengah-tengah, sebelah Nabi Sayyidina Hamzah, satu lagi Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Jadi Nabi tidur di tengah-tengah pada waktu malam. Wa huwa na'imun fil Masjidil Haram. Nabi sedang tidur ketika itu di Masjidil Haram. Faqala awwaluhum ayyuhum hu. Salah seorang daripada 3 orang malaikat ditanya dia, mana satu Nabi Muhammad? Sebab malam. Menunjukkan malaikat juga bukan mengetahui perkara gaib. Tak? Kalau malaikat semua tahu benda gaib, malaikat tahu mana satu Nabi Muhammad. Tapi perkataan yang mana satu yang Nabi Muhammad. Ayyuhum huwa. Faqala awsatuhum huwa khairuhum. Faqala awsatuhum huwa khairuhum, yang berada di tengah-tengah. Nabi diapit oleh 2 orang tadi, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib dan juga Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi sendiri, dan di tengah-tengah tu Nabi. Jadi salah seorang malaikat yang 3 orang tadi kata, yang tengah-tengah tu huwa khairuhum, baginda lah yang paling terbaik berbanding dengan 2 orang yang diapit oleh baginda tadi. Bahkan baginda yang lebih terbaik berbanding dengan seluruh makhluk Allah Ta'ala yang lain. Faqala akhiruhum khudhu khairakum. Maka malaikat, salah seorang malaikat yang seorang tanya mana satu, seorang tadi jawab yang tengah-tengah. Malaikat yang ketiga pula kata, kalau gitu jom kita ambil dia. Khudhu khairakum. Khairuhu, ambillah yang paling terbaik tadi. Maksudnya ambillah Nabi yang berada di tengah-tengah tadi. Fakanat tilkal lailata, yang berlaku malam tu itu je. Datang malaikat tanya mana satu yang terbaik, tu habis. Tak berlaku apa-apa pada malam tu. Falam yarahum, Nabi langsung tak melihat 3 orang malaikat tadi. Selepas tu hatta atauhu lailatan ukhra fima yara qalbu wa tanamu aynuhu wa la yanamu qalbu wa kadzalikal anbiya tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Akhirnya Nabi pun melihat kembali mereka pada malam yang lain, bukan malam yang mula tadi, pada malam yang seterusnya, malam-malam yang lain, yang mana Nabi lihat ketika Nabi sedang tidur.
Nabi lihat tadi dalam keadaan Nabi sedang tidur. Falam yarahu hatta atahu lailatan ukhra fima yara qalbu wa tanamu ainu. Nabi lihat ketika mana hati Nabi berjaga dalam keadaan pandangan mata Nabi sedang tidur. Begitu juga para nabi-nabi yang lain. Hati mereka tidak tidur sama sekali, cuma mata mereka yang terpejam tidur. Falam yukallimuhu hatta ihtamaluhu fawada'uhu 'inda bi'i Zamzam. Tiga malaikat yang datang kali yang seterusnya pula, bagi para ulama yang lain, dia kata Sayyidina Anas, cara ulama faham sebagian para ulama yang mengatakan peristiwa ini hanya berlaku sekali saja. Dia kata hadis ini menunjukkan sebelum Nabi turun wahyu, mereka datang kita buat apa? Lepas tu dah lama dah. Lepas Nabi dah sampaikan Islam semua, akhirnya barulah datang malaikat ini dan peristiwa Isra Mi'raj yang realiti secara jasad. Pun begitu, ada ulama kata tak, hadis ni menunjukkan bahawa peristiwa itu berlaku sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj secara jaga. Para malaikat tadi tidak bercakap langsung dengan baginda, sebaliknya terus ambil Nabi, bawa Nabi di Zamzam, di telaga Zamzam. Fatawallahu minhum Jibril. Salah satu ketika malaikat tadi adalah Sayyidina Jibril sendiri. Malaikat Jibril, apa yang Nabi buat, apa yang beliau buat, baginda buat, fasyaqqa Jibrilu ma baina nahrihi ila labbatihi hatta faragha min sadrihi wa jawfihi. Malaikat Jibril membelah di antara ni nahri, di antara apa namanya, apa orang ni, lambu okey. Banyak apa? Ya. Bawah tengkuk ni kan. Lubang ni sampai ni ulu hati ni. Dibelah sana, Jibril belah sini. Okey, fasyaqqa Jibril ma baina nahri ila labbatihi hatta faragha min sadrihi wa jawfihi. Belah sini sehingga kosong daripada sadri wa jawfi. Belah, dikeluarkan, dibersihkan apa yang ada pada dada Nabi dengan air Zamzam. Orang kata tak darah ke? Apa nak mustahil? Apa yang nak mustahil bagi Allah Ta'ala? Yang nak mendarahkan, yang memancut darah sebenarnya Tuhan. Bukan kita sendiri yang memancut darah kita. Dan kalau Allah Ta'ala kata tak keluar darah, tak keluar darah. Secara logiknya, kamu belajar perubatan, bukankah di sana ada pembedahan laser? Laser pakai apa? Laser kan? Cahaya yang begitu halus sehingga dapat membelah. Bukankah pun mereka di situ boleh cahaya? Okey, kalau kita nak bicara secara makul secara logika. Tapi kalau di sebalik benda tu sekali pun, apa yang mustahil? Allah nak bagi pancut darah, tak pancut darah, itu Allah Ta'ala. Kalau kita nak bawa, kalau orang tak boleh terima, okey, bukankah malaikat dicipta bercahaya? Maka kalau laser boleh belah sampai tak keluar darah, apa pula yang ni malaikat Jibril belah dengan tangan baginda, dan tangan Sayyidina Jibril dan juga jasad Sayyidina Jibril bercahaya. Faghasala min ma'i Zamzam biyadihi. Sayyidina Jibril membasuh apa yang ada dalam dada Nabi dengan air Zamzam dengan tangan Sayyidina Jibril sendiri. Hatta anqa jawfah. Banyaklah kalau kita tengok peristiwa pembelahan Nabi Muhammad ni banyak berlaku. Masa Nabi kecil pun pernah berlaku. Ni kalau ikut kisah ni dalam mimpi, nanti dalam realiti pun dibelah lagi. Apa sebenarnya hikmah? Para ulama kata antaranya, kalau kita nak bertemu dengan Allah, kita kena bersihkan jiwa kita. Sebab tu disyariatkan antaranya wudu, supaya kita membersihkan jasad kita ketika ingin melakukan solat. Supaya kita memikir, kalau jasad saya bersih, takkan hati saya tak bersih nak ada Tuhan? Takkan hati yang kotor nak pada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi semulia-mulia makhluk Allah ingin bertemu dengan penciptanya, maka dibuat satu proses secara simbolik kepada mesti seseorang itu yang ingin bertemu dengan Allah, dia perlu membersihkan jiwa dia. Bahkan kalau orang mati sekalipun, kita bukan main tak buang itu, kita bersihkan dia sebagai satu pengiktirafan bahawa dia akan bertemu dengan Allah, dan kita nak dia bertemu dengan Allah dalam keadaan yang mulia. Dan dikeluarkan dikeluarkan hati jantung Nabi, hati Nabi dikeluarkan satu laluan laluan syaitan dibasuh kosan tu. Para ulama beriakan hadis ni tanpa menceritakan, tanpa memahami apa maksud sebenarnya tersebut. Kenapa Sayyidina Jibril membasuh hati Nabi
dalam keadaan dikata di sini dibuang satu darah, kawasan darah, dan dikata di situ adalah ruang syaitan untuk memiliki Nabi. Ruang syaitan, hauzu syaitan dalam hati Nabi SAW. Seakan-akan Nabi-Nabi juga diganggu iblis dan syaitan. Sedangkan Nabi-Nabi langsung tidak diganggu oleh iblis dan syaitan. Kalau Sayyidina Umar saja iblis takut, apatah lagi dengan Nabi SAW. Ya? Iblis dan juga syaitan sama sekali tidak akan mampu untuk buat apa kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lain. Tiba-tiba dalam kes ini Nabi dibasuh hatinya dalam keadaan dikatakan oleh Sayyidina Jibril itu adalah kawasan darurat syaitan. Jadi para ulama akhirnya berpandangan maksud benda ini adalah Nabi ini rahmat lil alamin. Syaitan termasuk dalam masuk alamin. Apa maksud alam? Alam ini sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud Allah Taala nak menjadikan syaitan ni memang langsung tak ada peluang daripada rahmat Allah Taala, dan rahmat Allah Taala itu adalah pada Nabi SAW. Jadi Allah buang langsung sebarang peluang agar iblis dan syaitan dapat rahmat daripada Allah SWT dengan dibuang kawasan tersebut daripada jiwa Nabi, sehingga iblis dan syaitan langsung tak berpeluang untuk mendapat sebarang rahmat daripada Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faghasalahu min ma'i zamzama biyadihi hatta anqa jawfa, summa utiya bi tasdin min zahabin fihi tawrun min zahab mahsyuwan imanan wa hikmah. Kemudian didatangkan satu bekas daripada emas, yang mana dalam bekas tu ada bekas lagi. Satu bekas daripada emas, dalam bekas tu ada satu bekas lagi juga daripada emas, yang di dalam bekas yang kedua yang kedua tu pula terkandung iman dan juga hikmah. Macam mana iman buah dalam bekas kan? Iman sekilo sebotol, iman 1 liter, ada orang tak jual kan? Siapa yang tak erti sangat berpandangan, tak ada idea, beli hikmah. Ya, tiada apa yang mustahil bagi Allah SWT. Sebab Allah Ta'ala di akhirat nanti sebagai contoh, Allah akan menciptakan benda-benda yang bersifat simbolik. Allah ciptakan berbentuk dan berjisim. Bukankah di akhirat nanti ketika ahli neraka masuk ke neraka dan ahli syurga masuk ke syurga, di antara di kawasan titian sirat tu Allah akan bawa kematian dalam bentuk seekor kibash, kambing biri-biri. Kematian dalam bentuk kambing biri-biri. Allah membentuk kematian. Hari ini ya kita tak. Macam mana kematian? Contoh perasaan gembira, mana ada benda bersifat abstrak tak? Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala akan membentuk tersebut. Alamul khayal Allah akan membentuk tersebut sehingga dapat terobjek. Dan akhirnya kematian itu disembelih, yang disaksikan oleh orang-orang penduduk syurga dan juga neraka. Dan akhirnya matilah kematian. Bermaksud hari itu tiada lagi akan mati. Kalau zubihal maut famatal maut, maka kematian pun mati. Jadi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah Ta'ala menjisimkan iman dan juga hikmah, lantas dimasukkan ke dalam dada baginda Nabi SAW. Bukan Nabi tak iman, menambahkan keimanan Nabi SAW. Dan situ ini semua proses memuliakan Nabi SAW, kerana Nabi akan melakukan satu proses yang sangat bersejarah. Fahasya bihi sadrahu wa laghadidahu, fahasya bihi sadrahu wa laghadidah, yani uruqa halqihi, summa atbaqahu, summa araja bihi ila samai dunya. Keimanan itu dimasukkan ke dalam dada Nabi dan dimasukkan dalam urat-urat ni, tengkuk Nabi, bagi penuh semua dalam jiwa Nabi SAW. Kemudian dicantumkan semula kuasa belah tadi. Kemudian Nabi dibawa terus ke langit. Jadi di sini para ulama kata bahawa peristiwa ini adalah peristiwa manamiah, peristiwa berlaku dalam mimpi. Kerana hadis ini tidak perlu menyatakan Nabi dibawa ke Al-Bait Al-Maqdis, terus daripada Makkah dibawa terus ke langit, menunjukkan peristiwa ini berlaku ketika Nabi sedang mimpi. Ada juga para ulama mengatakan hadis ini diceritakan secara ringkas. Maknanya takdir selepas tu dibawa ke sana, bawa ke Al-Aqsa, sembahyang ke semua dengan para Nabi, dan dibawa ke langit, diangkat ke langit. Jadi para ulama mempunyai dua pendirian dalam memahami hadis yang kita bacakan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini.
ثم أطبقه ثم عرج إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء من هذا؟ فقال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال معي محمد. قال وقد بعث؟ قال نعم. قالوا فمرحبا به وأهلا فيستبشر به أهل السماء. Akhirnya Nabi dibawa oleh Sayyidina Jibril alaihi salam, dibawa ke langit, sampailah ke langit yang langit dunia. Sampai ke langit dunia, dan ketika itu diketuk pintu langit dunia. Seakan-akan langit juga berpintu. Ini semua pada ilmu Allah SWT. Kita tak pernah sampai pun. Adakah langit dunia, langit ini kita tengok ni? Wallahu ta'ala a'lam. Ada pula yang kata langit dunia tu orbit tu. Orbit yang dekat dengan bumi tu langit utama. Lepas tu orbit di Marikh tu langit yang macam-macam. Adalah macam-macam yang pandangan. Tapi Allah Ta'ala saya lagi baik kita serah ke Tuhan. Sebab kita tak ada sampai, dan pun takkan sampai di dunia ni lah. Bila sampai ke langit dunia, diketuk. Sayyidina Jibril ketuk pintu langit dunia. Penjaga pintu langit dunia tanya, siapa? Jibril. Siapa yang bersama pula dengan kamu? Okey, sebab daripada balik pintu, tak buka pintu lagi kan. Malaikat tak nampak kan. Memang malaikat juga tidak motif kalau lain. Sebab para malaikat semuanya tahu tentang Nabi. Takkan dah tengok, Nabi datang, siapa ni? Tak mustahil. Di sebalik pintu langit itu, mereka tak nampak apa yang ada di sebalik sana. Sebab tu ditanya, siapa? Siapa kamu? Jibril. Jibril ni Rais Malaikah. Siapa yang bersama dengan kamu? Muhammad. Betul apa yang disebut oleh malaikat tadi? Waqad bu'is. Adakah baginda telah diutuskan? Maksud diutuskan sini bukan diutuskan sebagai rasul. Sebab Nabi semua ahli langit mengetahui Nabi telah dibangkitkan. Tapi maksud ucapan ini, adakah baginda telah diizinkan untuk ke langit? Pada malaikat tidak ada korupsi tidak ada pada malaikat. Walaupun yang datang untuk ketua malaikat, bawa pula semulia makhluk yang pernah dicipta oleh Allah, yang lebih mulia daripada arsy Allah Ta'ala sendiri, pun begitu tanya, waqad bu'is, dah dibangkitkan belum, diizinkan oleh Allah tu belum? Tiada benda-benda pening-pening dalam jiwa para malaikat. Allah izin. Allah tak izin, apa keadaan sekalipun, nahnu mustamana wa ta'ata. Ini sikap malaikat dalam jiwa kita. Nanti kalau jadi pemerintah, nanti jangan jadi orang yang bersifat korupsi, yang orang kata apa, malu mata. Lebih kurang lah, malu orang ni sentuh kan, kita buat lebih kurang, sedangkan amanah itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi apabila Sayyidina Jibril kata nam, baginda telah diizinkan oleh Allah untuk menjelajahi langit, maka ketika itu malaikat pun membuka pintu, famarhaban bihi wa ahlan fayastabshiru bihi ahlus sama. Semua gembira dengan kedatangan Nabi. Tunjukkan sebenarnya penduduk langit memang menunggu-nunggu bila Nabi akan sampai kepada mereka. Sebab dikhabarkan kepada mereka bahawa Nabi akan sampai ke langit. Bila masing-masing menunggu, akhirnya bila sampai pun dalam kegembiraan itu pun tanya lagi, dah diizinkan atau belum? Dan kalau Sayyidina Jibril datang, mesti dengan keizinan Allah. Pun begitu, sikap samu wa ta'ah yang ada pada jiwa para malaikat, sehingga mereka tidak akan melepasi seorang mereka setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yastabshiru bihi ahlus sama' la ya'lamu ahlus sama' bima yuridu Allah bihi fil ardi hatta yu'limahum. Fa wajada fis sama'i dunya Adama fa qala lahu Jibril hadza abuka fasallim alaih. Ketika Nabi masuk ke langit dunia, di langit dunia baginda mendapati Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Adam berada di langit dunia. Dan ketika itu apa yang berlaku? Sayyidina Jibril kata, ini ayah kamu Adam. Maka sampaikanlah salam kepada baginda. Nabi pun fasallama alaihi wa radda alaihi Adam wa qala marhaban wa ahlan bibni ni'mal ibnu ant. Nabi pun bagi salam kepada Nabi Allah Adam AS, dan Nabi Adam pun menjawab salam, dan Nabi Adam kata, selamat datang, ahlan wa sahlan, marhaban. Selamat datang wahai anakku, sebaik-baik anak adalah kamu. Bahkan sebenarnya kalau dibincangkan oleh Imam Suyuti, hakikatnya Nabi Muhammad anak zuriat Nabi Adam, tapi hakikat realitinya Nabi Adam merupakan
zuriat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini agak dalam sedikit lah, kerana dalam perbincangan siapakah makhluk yang mula-mula dicipta oleh Allah SWT. Jadi dalam ayat Quran disebut menunjukkan wa ana awwalul muslimin. Sayalah orang yang mula-mula sekali beriman kepada Allah SWT. Jadi para ulama mengkaji, sebenarnya makhluk yang mula-mula dicipta oleh Allah adalah Nabi Muhammad dari segi rohnya. Macam kita, jasad kita baru lagi, tapi roh kita berdulu lagi. Berbanding dengan jasad kita ni, roh kita lebih awal daripada kita. Cuma jasadnya Nabi daripada zuriat Nabi Adam AS, tapi asal penciptaan dunia ini bermula dengan rohnya Nabi Muhammad SAW yang disebut oleh para ulama tasawuf An-Nur Al-Muhammadi. Pun itu berdiri ada sedikit perbincangan lah di kalangan para ulama ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Baik. Faiza huwa fi samai dunya binaharain yattaridan faqala ma hadzani an-nahrani ya Jibril qala hadza an-Nil wal Furat unsuruhuma. Di langit dunia Nabi mendapati ada dua cabang sungai. Nabi bertanya, sungai apa ni? Sungai Kombak? Bukan. Sungai apa? Sungai Nil. Ni sungai Nil Mesir ni. Sayyidina Jibril kata dua sungai ini adalah Sungai Nil dan juga Sungai Furat. Sungai Furat di Iraq kan? Sungai Furat pasal Islam berada di Iraq. Sungai Furat. Maknanya punca asal Sungai Nil dan juga Furat adalah daripada syurga. Tapi kalau kita pergi ke hujung tak sampai ke syurga lah. Nak cerita bahawa punca asalnya pada ilmu Allah SWT, pada alam syurga itu memang itulah asalnya. Cuma dibawa ke dunia ni tak nampak dah punca tu. Tapi asal hujung, kalau ikut betul-betulnya, hujung Sungai Nil ni adalah daripada syurga, dan juga begitu juga dengan Sungai Furat. Dan hadis yang kita bacakan ini ada dalam Sahih Al-Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Maknanya ada alam hissi, ada alam yang kita nampak dengan panca indera kita, tapi ada alam yang kita tak nampak di sebaliknya. Contohnya, kalau kita ikut sungai ni, kita akan jumpa dah kali di Tasik Victoria. Adakah ini langit dunia? Wafid. Mana langit ni kan? Tak jumpa pun. Ini punca asal. Kalau ikut dalam geografi apa semua, kita akan dapati punca sungai ini Tasik Victoria. Apa sedap-sedap lah kan? Tapi itu punca yang zahir. Tapi hakikatnya sebagaimana disebut dalam hadis ini, asal puncanya adalah daripada syurga Allah SWT. Beruntung orang Mesir pun begitu, mereka telah pun menyebabkan sungai ini rosak dan tercemar. Mesir memberitahu orang Mesir telah merosakkan sungai yang dimuliakan oleh Allah. Summa madha bihi fis sama fa idza huwa bi nahrin akhar alaihi qasrun min lu'lu' wa zabarjad fa daraba bi yadihi fa idza huwa miskun qala ma hadha ya Jibril qala hadha al-kautsar alladhi khaba'a laka rabbuk. Okey. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan naik ke langit yang pertama. Kalau ikut dalam sahih hadis ni, dan Nabi meneruskan perjalanan di langit. Tak dinyatakan pada langit mana. Mungkin langit dimasuki langit yang pertama, sebab mula-mula langit dunia baru langit pertama. Ikut zahir yang saya faham, Allah Ta'ala a'lam. Kemudian Nabi mendapati ada satu sungai, yang mana di atas sungai itu ada satu mahligai istana daripada lu'lu', yang diperbuat daripada lu'lu' dan juga zabarjad. Kalau pergi ke belakang Saddam Hussein tu, pergi ke batu-batu yang orang kaya saja boleh beli tu, kita boleh tengoklah mana satu batu lu'lu', batu zabarjad. Orang yang buat cincin dia tahulah. Yang kita yang memang tak biasa main cincin ni, memang tak erti lah mana satu lu'lu' dan juga zabarjad. Tapi lu'lu' dan zabarjad ni adalah di antara batu-batu yang menarik, batu-batu yang mulia ni lah, macam delima dan sebagainya. Maka sungai itu, di atasnya ada mahligai tadi. Nabi pun pegang sungai tadi, tiba-tiba sungai itu misk. Air sungai itu wangi betul macam bau kasturi. Nabi tanya, apa ni Jibril? Jibril kata, inilah Kautsar. Inna a'tainakal Kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat 3 yang kita biasa baca tu, surah Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar adalah satu sungai yang di syurga yang Allah khususkan kepada Nabi SAW. Inna a'tainakal Kautsar. Sesungguhnya kami betul-betul akan memberikan kepada kamu Al-Kautsar. Fasalli li rabbik wanhar. Maka solatlah kepada Tuhan kamu, sembahlah Tuhan kamu dan sembelihlah.
Maksudnya berkorbanlah pada hari raya Idul Adha. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang melawan kamu, dialah yang terputus zuriat. Sebab asal cerita ayat itu turun, kenapa? Anak-anak Nabi semua meninggal kecil, anak-anak lelaki semua meninggal kecil. Dan kalau orang musyrik kata, sian, keturunan depannya habis. Abtar, keturunan terpotong, terputus. Anak-anak lelaki semua tak ada. Dan Allah janji, inna syani'aka huwal abtar. Yang lawan kamu itu yang terputus nasabnya. Akhirnya memang betul, kita pun tak tahu mana nasab orang yang mencela Nabi sebut. Tapi nasab Nabi sampai ke hari ini ma'ruf dan dimuliakan oleh umat Islam seterusnya. Baik, seterusnya para hadirin rahmati Allah, summa araja ila sama'i tsaniyah. Faqalatil malaikah lahu misla ma qalat lahu al-ula, man hadha? Qala Jibril. Qalu wa man ma'ak? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa qad bu'itha ilaihi? Qala na'am. Qalu marhaban bihi wa ahlan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi terus ke langit kan, naik kedua, ketiga, sampailah ke langit tujuh, selepas tu sampailah kepada Sidratul Muntaha. Yang mana kalau ikut sebagian ulama, hadis yang kita bacakan ini semua berlaku pada dalam mimpi. Nanti kita akan baca pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sama dengan hadis ini menunjukkan apa yang dilihat pada alam mimpi Nabi dilihat oleh Nabi selepas itu pada alam realiti. Cuma fatrah ni lama lah, sebelum dapat wahyu, dan selepas tu berlaku selepas kematian bapa saudara Nabi, kematian Sayyidatuna Khadijah. Ni lama fatrah tu berlaku. Akhirnya Nabi melihat realiti yang dilihat oleh Nabi satu ketika dahulu di alam mimpi. Dibangkitkan, dinaik ke langit, ke seterusnya, ketuk pintu, semua soalan yang sama. Siapa ini? Siapa kamu? Nabi Sayyidina Jibril kata, Jibril. Orang semua kenal. Siapa yang bersama dengan kamu? Muhammad. Bu'is. Dibangkitkan atau belum? Saya Jibril kata sudah dibangkitkan, sudah diizinkan untuk menjelajahi langit. Akhirnya mereka buka dan mereka mengucapkan selamat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dalam hadis ni disebut Nabi-Nabi yang ditemui oleh Rasulullah SAW, artinya Nabi Adam. Seakan-akan Allah nak membawa kita supaya mengenali Nabi-Nabi yang disebut ini secara khusus. Kalau kita tengok Nabi Adam diuji dengan anak-anak yang pelbagai. Diuji dengan anak yang Qabil dan juga Habil. Jadi seakan-akan Allah nak beritahu kepada kita, kalau kamu dikurniakan dengan anak seperti ini dan kamu telah berusaha untuk mendidiknya, maka kamu tidak akan dicela. Sebagaimana Nabi Adam AS tidak dicela kerana memiliki anak seperti Qabil, yang mana merupakan orang yang mula-mula sekali membunuh manusia. Dan ketika saya tanya Fadilatul Syekh Husri, adakah Qabil ini diterima taubatnya? Kata Fadilatul Syekh Husri, apabila hadis menunjukkan dia diazab, menunjukkan dia matilah kerana tidak beriman kepada Allah. Sebab orang Islam macam mana ujungnya pun dia akan ke syurga Allah. Tiba-tiba dosa dia tidak diampunkan oleh Allah. Orang bunuhnya kena ke dia, orang bunuhnya dapat ke dia. Kata Nabi SAW, sebab dialah awwalu man sannal qatla, orang yang mula-mula sekali mengajar manusia cara membunuh. Maka bila orang membunuh dapat ke dia bukan sedekah jariah, dosa jariah, dosa yang berterus, yang bersambungan terus. Maka ini menunjukkan Allah tidak menerima taubat dia dan menunjukkan dia ni matilah kerana tidak beriman kepada Allah SWT. Itu yang disahami oleh Fadilatul Syekh Yusri Ibn Rushdi. Jadi bila kita terima anak begitu, boleh azbillah misalnya, moga tidak. Tapi kalau Allah uji anak kita begitu, dan kadang kita telah pun berusaha mendidik dia, maka sesungguhnya yang memberikan hidayah adalah Allah SWT. Dapat anak orang Kedah tegak-tegak, balok liat, setengah orang Kedah hanggang, anak orang balok liat semua teruk, jahat. Yang kita ni masa dia kecil-kecil kita bagi macam-macam. Kecil-kecil dah baca Fatihah lah, apalah semua, ajar tu. Bila besar jadi tak jadi orang juga. Jadi bukanlah tanggungjawab kita sebagai Nabi Adam AS. Sebagai seorang Nabi, baginda telah mengurus anak-anak baginda dengan penuh baik. Tapi apabila anak-anak itu sendiri memilih jalan mereka sendiri, maka mereka lah yang tanggungjawab, bukan ayah yang telah mendidik dengan didikan yang terbaik. Summa araja ila rabi'ah, summa araja ila sama'i tsaniyah wa qalu lahu misla ma qalat al-ula wa tsaniyah, summa araja bihi ila rabi'ah fa qalu lahu misla dhalik, summa araja bihi ila sama'i al-khamisah fa qalu misla dhalik, summa araja bihi ila sama'i salisah fa qalu lahu misla dhalik, summa araja bihi ila sama'i sabi'ah fa qalu lahu misla dhalik. Kullu sama'in fiha anbiya qad sammahum
فأوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله.